Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 主所爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, sungguh malam yang indah sekalipun di luar hujan. 今天是很美好的夜晚，即便外面下着雨， Ya, dan juga ada sedikit macet, 虽然有一点塞车， tapi kita boleh bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama berdoa. 但是我们还可以聚集在一起来同心祷告。 Ya, Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah menemukan dan mengembangkan karunia. 今天晚上我们将讨论一个主题，就是发现并发展属灵的恩赐。 Ya, mari kita sama-sama berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah doa. Dan melalui puji-pujian kami meninggikan Engkau, melalui kebenaran firman Tuhan kami rindu kami boleh diberkati. Dan setiap doa-doa yang kami panjatkan pada malam hari ini, kami juga mohon Allah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami boleh berdoa seperti dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kedua hamba-Mu yang sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Pimpin berkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita melihat di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. 我们来翻看我们的圣经，记载在罗马书12章6到8节。 Roma 12 ayat 6 sampai 8 demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. 罗马书12章6到8节，按我们所得的恩典，各有不同的恩赐。或说一言，就当着说信心的程度说一言；或做执事，就当专一执事；或做教导的，就当专一教导；或做劝化的，就当专一劝化；事实的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。 Ada seorang penulis novel yang terkenal. 有一个著名的小说家， Dan dia sedang menyiapkan sebuah novel yang bagi dia adalah novel yang terpenting. 他正在准备一个对于他自己来说非常重要的一本小说。 Pada zaman itu belum ada komputer. 当时呢还没有电脑， Dan dia hanya bisa mengetiknya dengan mesin ketik. 他只能用打字机。 Namun satu tools daripada mesin ketik itu yaitu huruf E rusak. 但是呢，他的打字机的其中一个按键就是这个字母已经坏了， Sehingga dia menggantikannya dengan huruf X. 他就用 X 来替换。 Sehingga ketika dia hendak menuliskan sebuah kalimat, segala sesuatu butuh kebersamaan. 所以，当他要写下 segala sesuatu butuh kebersamaan 这件事的时候， Semua kata E diganti dengan X. 所有 A 这个字母，他把它换成 X。 Sekalipun ketika dibaca bisa dimengerti, 即便当我们读的时候，我们是可以读出来的， tetapi agak janggal. 但是有一点奇怪。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， seringkali juga di dalam gereja kita merasa peran kita begitu kecil. 很多时候在教会，我们也觉得我们的角色很小。 Mungkin kita menganggap aku ini hanya sendirian. 可能你觉得你是独自一人 Sama 的， seperti satu huruf yang tidak dibutuhkan. 就好像一个不被需要的字母。 Tetapi pelayanan di dalam gereja, jika satu orang pun tidak terlibat, itu tidak akan menghasilkan
pelayanan yang maksimal. 但是在教会中，若有一个人不参与侍奉，那么侍奉就不能达到最佳的一个状态。 Gereja bukan dibangun oleh satu orang yang hebat, 教会不是由一个很了不起的人建立的， tetapi oleh banyak orang percaya yang mempergunakan karunia yang Tuhan berikan bagi dia. 而是由许多信徒应用上帝所赐给他的恩赐所一同建立的。 Tetapi masalahnya banyak orang percaya tidak mengenali karunia yang daripada Tuhan. 但问题是，有很多的信徒不认识上帝赐给他的恩赐， Dan merasa tidak menerima karunia daripada Tuhan. 也觉得自己还没有接受上帝给他的恩 Sehingga 赐， dia tidak bisa mengembangkan karunia daripada Tuhan. 导致他无法发展上帝给他的恩赐。 Sehingga pelayanan di gereja sekalipun bisa jalan tapi tidak maksimal. 结果呢，教会仍然可以运作，但是不是最佳的状态。 Bapak Ibu Saudara, apa itu karunia rohani? 亲爱的弟兄姐妹，属灵恩赐是什么呢？ Karunia rohani adalah perlengkapan istimewa yang diberikan Roh Kudus kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus. 属灵恩赐是圣灵给每一个基督肢体的一种的特别的技能或者是装备， Yang diberikan Tuhan sebagai kasih karunia yang daripada Allah 是上帝给我们的一种恩典， untuk pembangunan tubuh Kristus. 是为了要建立基督的身体， Untuk pembangunan daripada jemaat Tuhan. 是为了要建造基督的身体。 Bapak Ibu Saudara, karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita bukan untuk mengaktualisasi diri kita sendiri, 上帝赐给我们的属灵恩赐，不是为了我们自我实现用的， tetapi sebagai ekspresi dalam hidup kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. 但是我们将生命献给上帝的一种表达。 Melalui karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita, kita mempersembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. 透过上帝给我们的属灵恩赐，我们把我们的生命赐给上帝，当做一个真实的敬拜。 Oleh sebab itulah di dalam Roma 12 yang kita baca ini, di dalam ayat 1 memberitahu kepada kita, 所以在罗马书12章1节告诉我们说， karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，以身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam ayat pertama memberitahu kepada kita tentang persembahan tubuh yang merupakan ibadah yang sejati. 所以在第1节，我们可以看到，我们把身体献上，就是我们的活祭。 Dan di dalam ayat 6 dan 8 kita akan belajar ada 3 kebenaran. 到第6节到第8节，我们可以学习到3个真理。 Yang pertama, mengenali karunia yang daripada Tuhan, 第一就是认识上帝所赐的属灵恩赐， sehingga kita bisa menemukan apa yang Tuhan berikan bagi kita. 所以我们可以发现到上帝给予我们什么。 Ketika kita sudah menemukannya, 当我们已经发现了， poin yang kedua, menggunakan karunia yang daripada Tuhan 我们该如何使用上帝赐给我们的恩赐， sesuai dengan panggilan yang daripada Allah. 按照上帝的呼召。 Setelah kita mempergunakannya, 当我们使用之后， poin ketiga kita diingatkan juga mengembangkan karunia yang daripada Tuhan. 第3点，我们将学习如何发展上帝给我们的恩赐。 Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ada 3 hal yang patut kita sama perhatikan. 所以从今晚我们所学习的上帝的话语，我们可以学习到3个真理： Mengenali karunia daripada Tuhan, 认识上帝给我们的恩赐， mempergunakan karunia daripada Tuhan, 使用上帝给我们的恩 dan 赐， mengembangkan karunia daripada Tuhan. 最后就是发展上帝给我们的恩 Ya, 赐。 mari kita melihat poin yang pertama. 我们来看第1点， Mengenali karunia yang Tuhan berikan. 认识上帝所赐给我们的恩赐。 Firman Tuhan katakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
圣经记载，按我们所得的恩典，各有不同的恩赐。 Sebenarnya setiap kita yang percaya pada Tuhan punya karunia yang daripada Allah. 其实我们每一个信徒都有上帝所赐的恩赐。 Paulus tidak mengatakan sebagian orang, 保罗没有说是某些人， tetapi mempergunakan kata kita, dianugerahkan kepada kita. 但是保罗用的词是我们，赐给我们 Ini，berbicara kepada setiap orang percaya. 这是关乎每一个信徒。 Ini memberitahu kepada kita 这件事告诉我们， bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, 当上帝拯救我们的时 Dia 候， memperlengkapi kita dengan karunia rohani. 他一定会以恩赐来装备我们， Agar kita bukan hanya sekedar diselamatkan, 好让我们不单单只是得救， tetapi kita diselamatkan untuk melayani. 但是我们得救是为了要服侍上帝。 Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， hari ini Anda dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. 今天你和我都已经得救了， Oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. 因为我们已经信了耶稣。 Sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan karunia rohani bagi kita. 其实，上帝已经为我们预备了属灵恩赐， Agar kita bisa melayani. 好让我们可以服侍他。 Roma 12 juga memberitahu kepada kita ada beraneka macam karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita. 罗马12章也告诉我们，上帝所赐给我们的恩赐是多样性的， Ada karunia bernubuat. 有说预言的恩赐， Iya, karunia bernubuat itu sama juga dengan karunia berkhotbah. 那就是等同于讲道的恩赐， Karunia melayani. 然后有做执事的恩赐， Karunia mengajar. 教导的恩赐， Karunia menasehati. 劝化的恩赐， Karunia memberi. 施使的恩赐， Karunia memimpin. 治理的恩赐， Karunia kemurahan. 是怜悯的 Ya 恩 Bapak 赐。 Ibu Saudara, coba perhatikan dari minimal 7 karunia rohani ini, kira-kira yang mana kita ini memilikinya. 你们来看看，从这个7个的属灵恩赐，大概你们是属于哪一种的？ Ya, saya merasa saya punya karunia untuk mengajar. 我觉得我个人是有教导的恩赐， Saya punya karunia untuk menyampaikan firman Tuhan. 我有先讲上帝话语的恩赐， Saya sedikit memiliki karunia untuk memimpin. 我有治理人的恩赐， Ya, mungkin Anda juga punya karunia untuk memberi. 可能你有施使的恩赐， Karunia untuk melayani. 可能你有服侍人的恩赐， Karunia dengan kemurahan untuk memberi. 可能你有怜悯人的恩赐。 Dengan kata lain, setiap kita sesungguhnya punya karunia rohani. 换句话说，我们每一个人都拥有属灵恩赐。 Oleh sebab itu, kita harus mengerti Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita. 所以我们必须要了解，上帝拯救我们，他也必定会装备我们。 Orang percaya itu sama seperti tubuh Kristus. 信徒就好像基督的身体， Ayo Bapak Ibu Saudara coba pikir. 你们想一想看， Kira-kira di dalam anggota tubuh kita, 我们的身体的器官当中， adakah yang tidak punya manfaat? 有哪里一个是没有用的？ Ada tidak? 有没有？ Anggota tubuh kita kira-kira mana yang tidak punya manfaat? 我们身体的器官 Yang tidak 哪里一个 punya- 是没有用的？ Tidak punya kegunaannya. Ada tidak? 没有什么作用的，有吗？ Ada tidak? 有吗？ Semua bermanfaat ya, Ci ya. Dulu orang katakan usus buntu itu adalah tidak punya manfaatnya. 以前呢，有人说阑尾肠或者说是盲肠是没有用的， Tetapi sekarang dari medis memberitahu kepada kita 但是如今呢，医学界告诉我们说， bahwa usus buntu juga punya manfaat 我们的盲肠也有用的， untuk membantu sistem imun di dalam tubuh kita 为了帮助我们身体的免疫系统， dan juga sebagai tempat cadangan bakteri
bakteri yang baik di dalam tubuh kita. 也为了成为我们身体益生菌的库存， Sekalipun itu kecil, 即便它很小， semula itu dianggap tidak ada gunanya. 一开始人都认为它是没有用的。 Tetapi setelah perkembangan medis yang ada, itu menganggap usus buntu juga ada manfaatnya. 但是如今医学界的进展告诉我们说，我们的盲肠也是有用的。 Mungkin Anda juga berpikir aku di dalam gereja sama seperti usus buntu. 可能你觉得你在教会里也好像盲肠一样， Aku sepertinya tidak punya manfaat sama sekali. 我好像在教会没有什么作用。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita, 但是上帝的话语今天告诉我们 jika 说， Anda tidak mengambil tempat di dalam pelayanan, ada sesuatu yang hilang di dalam gereja. 如果你在教会没有坚守你服侍的岗位，教会就会缺少一些东西。 Oleh sebab itu tanyakan di dalam diri Anda, 所以，请你问问你自己， apa yang sudah saya lakukan dengan penuh sukacita memberkati orang lain? 我带着喜乐的心庆做，并且能祝福人的事是什么 Ya, 呢？ ketika Anda menyadari akan hal ini, sesungguhnya ini adalah karunia rohani yang daripada Tuhan kepada 当 Anda. 你发现这件事的时候，你就会知道，这就是上帝赐给你的属灵恩赐。 Ketika Anda melakukan sesuatu, 当你做一件事的时候， Anda begitu bergairah melakukannya. 你那么的热情，那么充满活力， Dan Anda juga berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. 你渴望成长，渴望变得更好， Bukan tidak mungkin itulah karunia rohani yang Tuhan berikan bagi Anda. 很有可能那就是上帝赐给你的属灵恩赐。 Oleh sebab itu, salah satu untuk mengetahui karunia rohani daripada kita, 因此，其中一个办法让我们知道我们的属灵恩赐， kita bisa mengujinya minimal dengan 3 hal. 我们可以用3方面来考验。 Ketika kita melakukannya, apakah ada sukacita? 我们做这件事的时候是否有喜乐？ Ketika kita melakukannya, apakah efektif dilakukan? 我们做这件事的时候是否有果效？ Dan ketika kita melakukannya, apakah bisa memberkati orang lain? 我们做这件事的时候是否能够祝福别人？ Dan orang lain juga mengakuinya. 别人也认可了这件事。 Oleh sebab itu kita minta Roh Kudus menyingkapkan mata rohani kita sehingga kita boleh mengerti karunia rohani bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. 所以我们求圣灵打开我们的属灵眼睛，好让我们可以认识我们自己的属灵恩赐。 Ya, kalau saya melihat Pau King Jie, dia punya karunia kemurahan. 我看宝婷姐她有怜悯人施舍的恩赐。 Kenapa saya katakan demikian? 我为什么这样讲呢？ Karena ketika ada banyak hamba-hamba Tuhan atau tamu dari luar negeri ataupun luar kota datang ke Medan, 因为我看到，当有很多上帝的仆人，无论是从外地来的， ya bahkan juga ya kita bisa melihat ya teman-teman kita dari Tanjung Balai, 甚至是我们丹中巴赖的一些弟兄姐妹， ya itu ada banyak anak remaja pemuda yang sekolah di Medan, 有很多的同学都在棉兰修 ya 学， berusaha mencari pekerjaan. 他们渴望找到工作。 Ya, dia berusaha untuk melayani mereka dengan baik, 宝婷姐也努力的去服侍他 mencari 们， pekerjaan bagi mereka, 帮他们找工作， bahkan juga memberi mereka dengan penuh kemurahan. 甚至以充满怜悯、充满爱心的服侍他们。 Kadangkala saya berpikir kami hamba Tuhan saja kadangkala tidak bisa melakukan seperti apa yang beliau bisa lakukan. 有时候，我想，我们身为上帝的仆人，我们也无法做到好像他做的那样。 Bapak Ibu Saudara, coba kita menguji pribadi lepas pribadi kita. 亲爱的弟兄姐妹，请我们每个人都考验我们自己， Supaya kita mengerti bahwa setiap kita ada karunia yang daripada Tuhan. 好让我们可以发现到，我们每个人都有上帝给我们的属灵恩 Ini 赐。 poin yang pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点， setelah kita mengetahuinya, kita mempergunakan karunia itu sesuai dengan panggilan kita. 当我们发现了我们的属灵恩赐，我们就按着上帝的呼召使用我们的恩 Firman 赐。 Tuhan memberitahu pada kita, 上帝的话语告诉我们， jika karunia untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. 或说一言就当照着信心，或做执事就当专一执事。 Firman Tuhan tidak berhenti kepada kita mengetahui karunia rohani saja.
上帝的话语没有停止在我们知道了我们有恩 Tetapi 赐， dilanjutkan dengan perintah yang jelas untuk kita mempergunakan karunia itu. 但是接下来有很明确的命令，就是要我们使用这个恩赐。 Ini artinya karunia rohani bukan untuk disimpan. 这告诉我们，我们的属灵恩赐不是用来收藏的， Karunia rohani bukan untuk dibanggakan. 属灵恩赐也不是用来炫耀的， Karunia rohani juga bukan untuk dibanding-bandingkan. 也不是用来拿来和别人做比 Tetapi 较。 karunia rohani dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. 但是属灵恩赐是用来建立基督的身体， Karunia rohani yang tidak dipergunakan 没有被使用的属灵恩 ini 赐， diibaratkan sebuah alat yang sangat-sangat dibutuhkan tetapi disimpan di dalam lemari. 就好像一件非常被需要的一个道具，却被收藏在柜子里。 Banyak orang percaya, 有很多的信徒， banyak orang yang sudah diselamatkan 有很多已经被拯救的人， lebih suka menjadi penonton rohani. 更喜欢成为属灵观众， Datang beribadah, 来参加崇拜， mendengarkan firman Tuhan, 听很多的道理， tahu banyak hal, 懂很多的事， tetapi tidak mau sungguh-sungguh terlibat di dalam pelayanan. 却从来没有真正想要参加侍奉。 Padahal gereja tidak dibangun oleh penonton, 然而，教会不是由观众建立的， tetapi dibangun oleh anggota tubuh Kristus yang bertumbuh dan berfungsi. 那是由发挥作用、功用的肢体所建立的。 Ya, Paulus juga menekankan bahwa Tuhan melihat bukan hanya apa yang kita lakukan, 保罗也强调，上帝看重的不只是我们所做的， tetapi bagaimana kita melakukannya. 但是我们如何去做。 Yang punya karunia bernubuat, 有说预言的恩赐的， lakukanlah sesuai dengan iman. 要照着信心去做； Karunia yang melayani, 做指示或者做服侍的， lakukanlah dengan setia. 要忠心的服侍； Yang punya karunia mengajar, 有恩赐去教导的， lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. 要有责任心的去 Yang 教 punya 导； karunia memberi, 有施舍的恩赐的， lakukanlah dengan hati yang tulus. 要以诚实诚心的 Yang 心去 punya 服侍； karunia untuk memimpin, 有治理的恩赐的， lakukanlah dengan rajin. 要殷勤的去带领； Yang memiliki karunia kemurahan, 有怜悯人的恩赐的， lakukanlah dengan penuh sukacita. 要充满喜乐、甘心乐 Di 意。 sini Tuhan bukan hanya peduli pada fungsi pelayanan kita, 在这里告诉我们，上帝不只是在乎我们侍奉的功用， tetapi Tuhan juga memperhatikan sikap hati kita dalam melayani. 但是上帝也在乎我们侍奉里的心态。 Di Tiongkok ada sebuah cerita tentang Caputo Siensen. 在中国呢，有一个故事关于差不多先生， Ya, Caputo, kalian tahu artinya kan Caputo? 你们懂吧？差不多是什么意 Ya, 思？ kurang lebih lah gitu ya, gila maksudnya begitu. 他的意思是差不多吧？ Ya, kenapa dia dipanggil Caputo Siensen? 为什么大家都叫他差不多先生呢？ Karena dalam segala sesuatu dia selalu berkata Caputo kurang lebih oke lah gitu lah ya. 因为凡事他总是会说差不多啦，无所谓，都一样。 Suatu hari dia disuruh membantu di dapur. 有一天呢，他被叫去厨房帮忙， Orang menyuruh dia untuk memotong daging dengan pisau. 人家呢叫他用刀把肉切好， Tetapi ketika dia cari di dapur tidak jumpa pisau. 但是他找了又找，找不到一把刀 Yang，dia jumpai gunting. 他看到了有剪刀， Lalu dia memotong itu daging dengan gunting. 他用那把剪刀剪了那块肉， Karena dalam hatinya berkata pisau dan gunting kan Caputo juga sama-sama tajam. 他心里想，刀和剪刀差不多嘛，都是很锋利的。 Akhirnya daging yang dipotong tidak teratur. 结果呢，肉被他剪得很凌乱， Potongannya tidak rapi. 很稀碎，很不整齐。 Orang-orang di dapur juga sudah sedikit jengkel. 然后厨房里的人心里也已经很 Lalu 不爽， disuruh untuk mengaduk sop.
然后他们教他搅拌那个汤， Ya, menyuruh dia untuk mempergunakan sendok mengaduk sup. 教他用汤匙、勺子来 Dia 搅拌那个 melihat 汤。 ada sumpit, dia ambil itu sumpit, dia aduk dengan sumpit. 他看到有一双筷子，然后用筷子搅拌那个汤。 Karena katanya sendok dan sumpit juga caputul, sama-sama alat makan. 他觉得汤匙和筷子也差不多嘛，都是一个餐具。 Ya, akhirnya sup juga tumpah, dapur menjadi kacau. 结果呢，汤洒了，厨房也一团乱。 Semua orang kelelahan karena ulahnya. 所有的人因为他的作为感到疲惫不堪， Tetapi dia menganggap santai dan mengatakan, bukankah ini semua caputul, bolehlah. 但是他很轻松的说：“没关系啦，差不多无所谓。 Ya, sampai suatu kali dia sakit keras. ”有一次呢，他病得很重， Ya, ketika dia hendak cari dokter, 当他要去找医生的时候， ya dokter yang hendak dicari cukup jauh. 他要找的医生的距离挺远的， Yang dekat dengan rumah dia adalah dokter hewan. 靠近他的家的只有一间兽医。 Lalu dalam hatinya berkata, dokter hewan dan dokter manusia juga caputul. 他的心里想，兽医和人医也是差不多的。 Akhirnya dia pergi ke dokter hewan. 最终呢，他去了那间兽医， Karena salah penanganan, 因为医疗不当， akhirnya dia meninggal dunia. 最终他丧命了。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， masalah utama dari caputul bukan karena dia tidak melakukan apa-apa. 差不多先生的问题不是他什么都没做， Tetapi masalahnya adalah dia menganggap dia melakukannya semuanya sama. 问题在于他认为他所做的每件事都是一样的。 Seringkali inilah yang terjadi di dalam pelayanan. 很多时候在服事中也发生这样的 Kadang-kala 事。 bukan karena orang Kristen tidak mau melayani, 有时候不是因为信徒不要服事， tetapi oleh karena mereka melayani dengan sikap yang penting ikut, 但是他们的心态是最主要是有参加， yang penting terlibat, 最重要我有参与， yang penting ikut jalan. 最重要是行得通。 Padahal di dalam tubuh Kristus tidak semua hal itu caputul. 其实，在基督的身体里，不是所有的事情都是差不多。 Karunia mengajar tidak sama dengan karunia melayani. 教导的恩赐不同于指示的恩赐， Karunia memimpin tidak sama dengan karunia memberi. 治理的恩赐和施舍的恩赐也不一样， Karunia menunjukkan kemurahan tidak sama dengan karunia menasehat. 怜悯人的恩赐也不同于劝勉人的恩赐。 Semua karunia itu penting tetapi tidak sama. 所有的恩赐都很重要，但是不一样。 Kalau seseorang melayani bukan pada tempat panggilannya, 如果有一个人服侍在不属于他呼召的地方， sekalipun pelayanan itu bisa berjalan, 即便事工是还可以运作的， tetapi tidak akan maksimal. 但是状态不佳， Yang melayani juga bisa capek, 侍奉者心里也可能疲 orang 惫， lain juga bisa terluka. 别人也可能受伤。 Tubuh Kristus di dalam pelayanan juga kehilangan keindahannya. 基督身体也可能失去了他的美好。 Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita melayani bukan asal ada. 亲爱的弟兄姐妹，上帝呼召我们侍奉，不是草草了事。 Tuhan memanggil kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. 上帝呼召我们侍奉，要按照他赐给我们的恩 Dan 赐。 kita harus ingat, 我们必须谨记， karunia rohani bukan lahir oleh karena kehebatan kita, 属灵恩赐不是源自于我们自己的本事， tetapi oleh karena kemurahan daripada Kristus. 而是源自于上帝的恩赐。 Kristus adalah kepala gereja 基督是教会的头， dan kitalah anggota-anggota tubuhnya. 而我们是他身体的肢体。 Dia membagikan karunia rohani bagi setiap pribadi kita berbeda-beda. 他所赐的恩赐给我们每个人是不一样的， Bukan supaya setiap pribadi merasa diri hebat, 不是为了让我们每个人都觉得很厉害 tetapi，supaya setiap anggota tubuh saling melengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. 但是让我们可以彼此建立，让我们可以建立基督的身体， Dan nama Tuhan dipermuliakan. 并且他的名得荣耀。 Jadi pemahaman ini memberitahu kepada kita, 所以这样的理解告诉我们 kita 说， bukan bertanya pelayanan apa yang paling kelihatan,
我们不是要问怎么样的侍奉是最显眼的呢？ Tetapi yang paling penting adalah di bagian mana Kristus mau aku setia melayani tubuhnya. 但是基督要我在哪一个位置上忠心服侍他的身体呢？ Kalau Tuhan memberi engkau karunia untuk mengajar, 如果上帝赐给你教导的恩赐， marilah kita mengajar untuk kemuliaan nama Tuhan. 那么我们就为了上帝的荣耀而教导。 Kalau Tuhan memberi engkau karunia memberi, 如果上帝赐给我们施舍的恩赐， berilah dengan penuh sukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. 我们就以喜乐的心施舍，为了喜悦上帝的 Kalau 心。 Tuhan memberi engkau karunia melayani, 如果上帝赐给你服侍的恩赐， layanilah untuk Kristus. 我们就要为基督而服侍， Sebab pada akhirnya pelayanan yang benar bukan untuk menonjolkan diri kita, 因为真正的服侍不是为了要彰显我们自己， tetapi untuk memperlihatkan Kristus di dalam kita. 而是为了透过我们可以彰显基督。 Nah, ini poin yang kedua. 这是第二点， Poin yang terakhir, 最后一点， mengembangkan karunia dengan tekun dan kasih. 以殷勤、以爱心来发展恩赐。 Ayat 8 memberitahu pada kita, 第8节告诉我们说， siapa yang memberi, hendaklah ia memberi dengan tulus hati. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. 施舍的就当诚实，治理的就当殷勤，怜悯人的就当甘心。 Setelah kita mengetahui karunia rohani, 当我们知道了我们的属灵恩赐， kita mempergunakannya untuk pelayanan, 我们在侍奉中使用我们的属灵恩 dan 赐， kita juga dipanggil untuk mengembangkan karunia rohani itu. 我们也被呼召要发展我们的属灵恩 Di 赐。 sini berbicara tentang kedewasaan rohani butuh pertumbuhan, 这里告诉我们，属灵的成熟需要成长， butuh belajar, 需要学习， butuh dilatih, 需要被训练， butuh dikoreksi. 需要被纠正。 Paulus mempergunakan kata tulus hati, rajin, dan sukacita. 保罗使用了几个词，就是诚实、殷勤和甘心。 Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja ada orang melayani, 在教会有一些人服侍， hatinya pahit, 但是他的心充满了苦毒， jiwanya dingin, 他的灵魂是冰冷的， karena dia menganggap melakukannya hanya sebagai kewajiban. 因为他觉得服侍只是一种义务。 Tetapi karunia harus dikembangkan bukan hanya dengan kemampuan kita, 其实恩赐呢，发展不仅仅在我们的能力上， tapi juga di dalam karakter dan kasih kita. 更要在我们的品格与爱心上。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， ketika Anda membeli pisau dapur dari Jerman, 如果你从德国买来一把很好的菜刀， ya sekalipun pisau dapur itu sebagus apapun, 即便它的品质很优良， sekalipun ketika Anda mempergunakannya dengan baik, 即便你好好的使用它， suatu hari pisau dapur itu juga butuh diasah. 但是有一天那把刀也需要被磨， Karena pisau dapur itu mungkin saja bisa tumpul. 因为那把刀可能会变成钝， Bukan karena kualitasnya jelek, 不是因为它的品质不好， tetapi karena tidak dirawat. 但是可能它没有被磨过，所以它变 Demikian 成 juga 钝。 Bapak Ibu Saudara, 我们也是如此。 ketika kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, 当我们看圣经人物， ketika mereka dipanggil bukan pada saat mereka sudah layak dan sempurna, 他们被呼召的时候，不是当他们已经配得或者完美的时候， tetapi mereka taat dan setia. 但是他们是顺服与忠心。 Ketika Musa dipanggil untuk melayani, 当摩西被呼召去服侍， dia tidak fasih lidah. 他口齿并不伶俐； Ketika Daud dipanggil untuk melayani, 当大卫被呼召去 dia 服 masih 侍， muda dan tidak diperhitungkan saudara-saudaranya. 他还年轻，他的弟兄们也轻看他。 Ketika Yesaya dipanggil, 当以赛亚被呼召， dia mengatakan aku ini seorang yang najis bibir. 他说他是一个嘴唇不洁的人。 Ketika Yeremia dipanggil, 当耶利米被呼召， dia juga seorang yang sangat muda dan tidak pandai bicara. 他也是非常年轻并且没有口才的 Ketika 人。 Petrus dipanggil melayani, 当彼得被呼召去服 dia 侍的时候 tidak，terpelajar.
他是一个没有学问的 Dia 人， seorang nelayan. 他是一个渔夫， Bahkan di dalam proses pelayanan dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. 甚至他曾经3次否认耶稣。 Waktu Paulus dipanggil melayani, 当保罗被呼召去服侍， bukan karena hidupnya sempurna. 不是因为他的生命很完美， Dia seorang penganiaya jemaat. 他是一个逼迫信徒的 Dia 人， seorang pembunuh. 他是一个杀人犯。 Mereka semua ini tidak sempurna. 他们每一个人都不完美， Tetapi ketika panggilan Tuhan datang, 但是当上帝呼召他们的时候， mereka taat dan setia. 他们顺服并且忠心， Sehingga mereka dibentuk. 所以他们可以被塑造。 Pada saat saya mau pergi sekolah teologi, 当我要去读神学的时 saya 候， kunjungi teman saya yang di Saat Malang. 我拜访了我一位在萨阿马浪的朋 Dia 友， sudah kuliah lebih kurang 1 sampai 2 tahun. 他已经在那里就读了1-2年。 Dan waktu itu saya belum sekolah teologi. 当时我还没有入校， Dan saya katakan kepada dia, 我对他说 saya ini profesinya teknisi komputer dan instruktur komputer. 我是一个电脑导师，还有电脑技术员， Aku tidak pandai bicara. 我没有口才， Oleh sebab itu saya ketika dipanggil sekolah teologi, 所以当我被呼召进入神学院的 setelah 时候， tamat sekolah, 如果我毕业之后， saya akan membantu administrasi di gereja saja. 我就要在教会里面当一个行政员， Karena saya tidak fasilida untuk berkhotbah. 因为我没有口才，无法讲道。 Lalu teman baik saya ini mengatakan kepada saya, 然后我的好朋友对我说 saya dulu juga berpikir sama seperti kamu.：“ 我以前也是这样想， Tetapi ketika saya sudah di sekolah teologi, 但是当我进入神学院的时 saya 候， dilatih. 我被训练， Sehingga saya punya keyakinan untuk bisa melayani. 那么我已经被装备可以服侍 Bapak 了 Ibu。Saudara, itu yang membekas sampai sekarang ini. 这就是我到现在还记得的事。 Beberapa hari yang lalu dia datang ke gereja kita. 几天前呢，他到了我们的教会， Dia sekarang pelayanan di Jambi. 他现在在江壁服侍。 Saya katakan, kamu masih ingat tidak? 我问他：“你还记得吗？ Waktu saya kunjungan ke Saat Malang. 当我拜访萨阿马浪的时候， Sebuah kalimat yang kamu ucapkan itu memotivasi saya. 你的一句话推动鼓励了我。 Dia katakan saya sudah lupa. 他说我已经忘记了。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika saya sekolah teologi, 当我读神学的时 saya 候， melayani di sebuah gereja besar di Greenfield, Jakarta. 我在一间很大的教会，在雅加达服侍，就在 Dan saya Greenfield。 dipercayakan untuk memimpin puji-pujian. 他们信任我成为一个主理来带领赞美敬拜 sekali， 那是第一次。 Satu malam tidak bisa tidur. 我一整晚都睡不着。 Ya, teman satu kamar saya tahu masalah saya. 我的室友知道了这件事， Dia bantu saya. 他帮助了我。 Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak berani untuk jadi pemimpin pujian, saya bisa mengerti. 所以，如果你不敢带领赞美诗歌的话，我可以明白。 Ya, tetapi belajarlah untuk melayani. 但是你们要学习服侍。 Dan hari ini saya sudah melayani sekolah teologi selesai sampai sekarang. Saya bersyukur Tuhan menolong saya. 自从我毕业之后，到我现在服侍，我感谢上帝一直在帮助我。 Oke, sebagai penutup, 作为结尾， mari Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， kita kenali karunia rohani kita. 我们要认识我们的属灵恩赐， Kita pergunakan karunia rohani kita. 我们要使用我们的属灵恩赐， Kita kembangkan karunia rohani kita. 我们也要发展我们的属灵恩 Nah, 赐， semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. 因为这一切都是为了荣耀上 Tuhan 帝。 Yesus memberkati. 主耶稣祝福我们每个 Mari 人， kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau menolong kami untuk bagaimana mengenali karunia rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Karena kami yakin dan percaya keselamatan yang berasal daripada Engkau, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan juga sudah memperlengkapi kami karunia-karunia rohani untuk pelayanan. Tuhan tolong kami Bapa untuk mengenali karunia rohani yang daripada Engkau, dan kami boleh mengembangkannya di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Bapa, kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar baik secara online maupun onsite, kami boleh mengerti dan kami boleh menaati firman. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Praise.